Awak dah kenapa? Apa masalah awak? Kenapa saya rasa awak pakai baju tu dapat gemuk? Kurang ajarnya. Mana ada awak? Awak tak reti hormat orang ke? Apa hormat pula? Betul lah saya cakap saya main-main je. Awak pakai baju tu nampak buruk lah. Awak anggap tu benda tu lawak ke? Serius lah. Yelah. Awak kot. Awak tak rasa betul belakang ke? Awak memang tak reti hormat orang Apa yang tak hormat dia? Saya main-main je lah. Awak yang tak reti nak tahu benda tu kelakar ke tak. Penat betul hari ni. Saya rasa saya jumpa ramai betul orang yang kurang hormat saya hari ni. Sangat biadab. Saya faham perkara tu sebab lepas pun saya baru je jumpa seorang pekerja kafe memang biadab dengan saya. Memang mencabar iman saya lah. Saya rasa macam nak marah tapi tak boleh. Awak apa kena? Awak Saya pun ada pengalaman sama macam korang. Macam kamu semua. patutlah negara Malaysia sekarang ni kita menggunakan slogan Madani. Madani? Apa kaitannya? Rupa-rupanya Madani tu pun ada maksud dia. Maksud? Sekejap, kita tengok sama-sama. Apa maksud Madani? Cuba awak baca. M untuk kemapanan, A untuk kesejahteraan, Awak? D untuk daya cipta, H untuk hormat, N untuk keyakinan, I untuk ihsan. Jadi dalam Madani ni pun ada jugalah sebut pasal hormat. Ada. Sebab generasi sekarang ni yang memang sangat tak menghormati. Kanak-kanak pun sekarang kita tengok biadab betul sekarang. Betul tu, saya setuju. Saya tak faham lah macam mana kanak-kanak pun boleh jadi biadab dengan kita yang lagi tua ni. Sedangkan kita dulu pun memang sangat menghormati orang lagi tua. Betul, mak saya pun ada cerita yang sekarang ni murid-murid di sekolah ni tak tahu pun cara untuk menghormat dengan guru. Mereka anggap guru tu macam kawan-kawan dah. Nak bergurau-gurau. Mereka rasa mereka nak berlari, mereka berlari dalam kelas. Sedangkan kita dulu, kita nak pergi tandas pun kita takut. Betul. Nak cakap tinggi dengan cikgu pun rasa macam gigil dah tangan. Betul tak? Ya. Saya nak jawab soalan pun kadang-kadang takut tahu sebab hormat dengan cikgu. Betul, kita nak minum air pun rasa macam boleh ke tak ni cikgu bagi Sekarang ke? ni memang pelajar ni memang dah hilang dah saya rasa adab dia. Kenapa perkara macam ni boleh jadi? Saya tak faham lah. Kalau awak rasa kenapa? Saya rasa sebab yang paling pertama pengaruh ibu bapa. Saya rasa sebab ibu bapa ni kan insan paling terdekat, betul tak? Betul? Insan yang selalu berada dengan pelajar-pelajar. Jadi saya rasa masalah dekat sini, ibu bapa selalu cakap perkataan yang kasar, perkataan yang tak elok kepada anak-anak mereka, depan anak mereka. Jadi anak mereka ni cepatlah terpengaruh dengan perkataan tersebut. Jadi bab kata peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jadi mereka akan mengikuti sifat daripada ibu bapa mereka. Apa Saya pendapat setuju dengan kamu? awak. Betul-betul. Saya pun setuju. Cakap pasal pengaruh ni. Saya pun ada teringat. Adik-adik saya pun kadang boleh jadi biadab dengan saya, dengan ibu bapa saya. Kadang adik saya ni boleh tengking ibu saya macam tu je. Bila ibu saya larang dia untuk makan gula-gula ke, tiba-tiba je dia akan tengking, mengamuk. Saya pun tak faham kenapa jadi macam tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, mungkin pengaruh dengan rakan-rakan jugalah. Sebab dulu saya tengok adik saya ni baik je, tapi lepas masuk sekolah menengah, dia mula jadi jelas Biadab lah. biadab. Saya setuju. Tapi kalau macam saya pula, saya rasa pengaruh gadget juga. Pengaruh gadget. Macam mana tu? Macam kita tahu sekarang kan, kanak-kanak daripada kecil pun ibu bapa dah ada dah bagi telefon, bagi iPad. Kan macam adik saya lah. Adik awak pun dah dapat? Dia dah dapat dah. Sejak dia darjah 1 lagi dia dah pegang phone. Telefon. Kalau macam tu awak sebagai kakak, saya rasa patutnya awak kawal lah. Sebab kita tahu kan dekat media sosial tu ramai je orang-orang yang memberikan pengaruh yang tak baik. Kalau macam kita boleh tengok, contohlah kan, ada individu tu, individu terkenal. Murid-murid kan suka sangat tengok konten-konten video TikTok. Betul, macam saya pun saya rasa macam berpengaruh ke media sosial ni kadang-kadang ada yang memberi pengaruh buruk tau. Contohnya ada pempengaruh ni dia buat konten makanan. Tapi dia macam mengkritik makanan tu.
Jadi saya rasa perkara tu sangat buruk lah. Sebab saya tak rasa dia perlu kritik makanan tu. Dia perlu cakap dengan baik. Masalahnya dia kritik dengan perkataan tak baik tau. Jadi saya rasa sangat bahaya lah. Tak baik, macam carut lah. Betul. Alah. Saya rasa macam bahaya sangat untuk budak-budak boleh tengok. Budak-budak kan suka makan-makan. Suka tengok konten macam tu. Mereka ni pun memang senang sangat lah terikut-ikut kan. Sebab mereka rasa benda tu macam Perkara biasa. perkara biasa. Sebab ramai orang buat kan. Betul tu. Apa lagi Nah, tapi kan saya pun rasa isu biadab ni bukan je jadi dekat kanak-kanak. Kadang umur-umur macam kita ni pun ada yang biadab. Setuju. Contohnya macam mana je? Contohnya macam dari segi agama, ada je agama lain yang memperlekehkan agama Islam. Betul. Saya baru-baru ni je ternampak berita yang menunjukkan orang-orang yang biadab menghina agama lain. Sedangkan kita tahu setiap daripada kita ada agama kita sendiri. Memang kita kena hormat lah antara satu sama lain kan. Itu macam contoh yang saya boleh cakap lah. Hari tu saya ada baca satu berita yang ada seorang individu beragama Buddha ni, dia menghina agama Islam. Di mana dia mempermainkanlah kalimah Allah tu. Dia menghina. Yang mana Ada ke dia punya berita? Ada. Minggu lepas saya baru tengok. Dia Saya rasa saya ada nampak. kan. Tak baik lah macam tu. Sedangkan kita tahu sekarang murid-murid kan dah boleh membaca. Mestilah dia orang pun membaca perkara-perkara macam tu. Nanti dia orang ingat perkara tu perkara biasa pula. Dia orang pun akan terikut-ikut. Saya rasa ada juga isu tidak menghormati dalam aspek budaya ni. Contohnya macam ada beberapa individu ni kata orang Cina, kata budaya orang Cina ni macam dia orang mengkritik budaya Cina. Contohnya orang Cina ni selalu cakap kalau jangan sapu rumah malam hari kan sebab takut membawa kepada perkara tidak baik. Tapi ada setengah individu tu macam dia memperlekehkan. Dia mempertikaikan lah agama. Pertikaikan macam mana tu? Macam mereka katalah budaya ni macam pelik je. Dan mereka melontarkan kata-kata tak baik lah dekat orang Cina. Mereka mencaci, menghina macam tu. Mencaci. Tapi saya rasa kita kena hormatlah setiap budaya agama lain kan. Betul. Patutlah minggu lepas saya ada nampak satu postingan ni. Orang Melayu cakap budaya orang Cina ni memang merepek. Jadi saya rasa macam perkara tu tak patutlah sebab orang lain pun hormat agama kita. Kita pun kenalah hormat budaya dan agama mereka kan. Tapi perasan tak sekarang ni isu agama ni kat negara kita makin meningkat, betul tak? Betul. Dalam media sosial pun banyak macam mereka komen tu cakap kaum Cina, kaum India kan, betul tak? Betul. Kalau macam saya rasa sekarang ni masyarakat sendiri tu memang kuranglah mempelajari budaya masing-masing. Mungkin sebab mereka sendiri tak keluar ke dunia luar, tidak berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar. Mereka pun mungkin kurang faham kan dengan budaya agama lain. Jadi mereka memang kena ambil tahulah sebenarnya sebab kita hidup dekat Malaysia ni masyarakat majmuk kan. Betul. Sosial dengan agama lain. Sedangkan kita tahu sepatutnya kalau tak dapat pun pergi ke negeri-negeri lain, sepatutnya carilah berita-berita yang berada di media sosial. Banyak kan? Macam teknologi sekarang pun bukan semua betul kan. Ada teknologi macam ada laman web yang memaparkan konten yang tidak baik. Jadi sekarang ni kan murid-murid ni kan terdedah kepada telefon. Jadi mereka senanglah nak mengakses kan. Jadi hari-hari mereka buka, tiba-tiba keluar yang tidak baik. Jadi mereka ingatkan benda tu baik, tapi rupanya tidak baik. Jadi memang akan terikut sebenarnya. Kalau macam kita sepatutnya orang yang dah dewasa, yang dah matang ni pun sepatutnya tahulah yang perkara tu salah. Tapi Sangat setuju lah. Memang perkara ni sebenarnya kan saya risaulah sebab perkara ni masalah ni kita kena atasi dengan cepat. Sebab kalau kita atasi masyarakat sekarang pun makin akan makin berpecah belah. betul. Apa langkah kita boleh buat Saya rasa langkah untuk mengatasi perkara ni, saya rasa ibu bapa ni perlu memaparkan budaya yang baik dekat anak-anak mereka. Sebab apa? Mereka hari-hari jumpa dengan anak mereka. Jadi saya rasa mereka perlu memaparkan adab macam bercakap dengan baik, memberikan contoh baik, jangan bercakap kasar. Jadi daripada situ anak-anak mereka akan ikutlah perangai mereka. Betul tak? Betul.
Kalau macam saya, bagi saya guru tu pun memainkan peranan yang penting. Sebab guru kan sentiasa mengajar Murid-murid kan. Jadi dah macam rumah kedua, betul tak? betul. Jadi sepatutnya kalau berada di sekolah tu, guru-guru ni kalau nampak murid-murid yang biadab tu perlulah panggil secara berdepan supaya kita dapat menasihati kan murid-murid Betul, ni supaya kita dapat mencegah perkara itu terjadi. Betul. Dan saya rasa kan sekarang pihak kerajaan ni, terutamanya pihak multimedia lah, dia kena sentiasa peka lah dengan apa yang yelah orang Mempengaruh kan? masyarakat sekarang muat naik dekat media sosial. Saya rasa pihak multimedia kena yelah Mencegah lah, menapis perkara tersebut kan. Dengan yang mereka Keluarkan, muat naik. Mereka juga, saya rasa betul. Pihak multimedia juga menguatkan lagi undang-undang. Macam contoh, sesiapa pempengaruh yang yang menghantar video yang tidak menarik dekat social media akan dikenakan denda, betul tak? Betul. Sebab dengan denda, adanya Setuju. denda ni mereka akan jadi lebih takut lah untuk menghantar konten yang tidak sesuai. Lagi satu, sepatutnya wartawan ni sendiri patutnya menjagalah tutur kata, tidak menghina, menghormati, dan mereka juga sebenarnya sepatutnya pergi ke tempat-tempat lain yang untuk memberikan pendedahan yang lebih banyak lah kepada kita masyarakat yang sekarang yang tidak keluar rumah ni. Saya pun rasa jugalah kadang-kadang wartawan ni kena kurangkan menyentuh Isu-isu sensitif. Sebab Betul. perkara ni boleh menimbulkan kemarahan. Lepas tu seterusnya kadang pun orang-orang boleh jadi macam mereka menghina perkara itu tanpa sedar sebab terlalu marah kan. Betul. Tak? Ya. Perkara ini akan menimbulkan pergaduhan antara kaum lah. Jadi dia akan menyebabkan Malaysia ni tak jadi sejahtera, betul tak? Apatah lagi kanak-kanak yang mudah terpengaruh. Kanak-kanak mestilah mengambil kesempatan. Mereka akan menghina rakan-rakan mereka yang lain yang beragama berbeza dengan mereka. Ya sangat. Saya pun rasa saya sebagai kakak lah kan, saya pun kena memantau lah aktiviti apa Adik-adik apa yang adik saya lakukan. Macam dengan siapa dia bergaul, apa yang mereka lakukan. Saya rasa saya memang kena ambil berat perkara ni. Mungkin silap saya juga kan. Betul-betul. Saya pun rasa macam saya pun ada adik, saya pun ada abang. Jadi saya rasa kita kena jaga antara sesama lain lah. Jika ada yang salah, kita tegur. Kalau ada salah dalam bidang aspek bahasa, salah tercakap tu, kita kena minta maaf. Kalau macam tercakap tinggi dekat ibu bapa, kita kena minta maaf dengan cepatlah. Jangan biarkan mereka terasa. Ibu bapa pun sepatutnya memantau lah anak-anak mereka. Macam ibu saya sendiri, ibu saya selalu berpesan dekat saya. Kita patutnya janganlah menyinggung agama orang lain. Kita patutnya menghormatilah mereka. Sebab kita sendiri memang semua orang ada agama sendiri. Setuju. Tapi cakap pasal minta maaf tadi, saya rasa memang perkara tu memang sangat penting lah. Sebab dengan perkataan maaf ni, kita boleh melembutkan hati kita sendiri kan. menyelesaikan salah faham kan. Sebab tu lah memang kena minta maaf lah kan. Lepas minta maaf tu juga janganlah buat balik, betul tak? Betul. Kena sentiasa jaga mengelakkan diri daripada melakukan perkara tidak baik. Menjaga perkataan, menjaga percakapan. Betul. Kena sentiasa muhasabah diri lah. Betul. Kalau dalam berkawan pun sepatutnya kita kawan je lah dengan semua kaum tanpa membezakan kaum-kaum lain, agama lain. Janganlah kita macam meningkatkan lagi kemarahan orang. Jangan membuat video yang tidak baik. Tak baik-baik kan. Betul. Sebab yelah, hormat ni memang perkara yang sangat penting lah. Sangat untuk penting lah. jaga keamanan masyarakat kita Jamin sekarang. kesejahteraan sendiri kan. Isu-isu biadab macam ni semakin berluasa kan. Saya risau lah macam kesan-kesan negatif yang terjadi dalam masyarakat kita ni. Contohnya macam yelah, bila anak-anak biadab dengan ibu bapa, ataupun mungkin ibu bapa tu sendiri biadab dengan pasangan mereka, ataupun biadab dengan anak-anak mereka. Jadinya suasana keharmonian keluarga tu tak ada. Jadi mungkin keluarga akan menjadi pecah belah, Betul. bercerai-berai, dan anak-anak mereka pun akan terkesan jugalah bila perkara ni terjadi. Mereka akan tertekan, betul tak? Bila ibu bapa mereka bercerai. Jadi mereka dari situ akan menjadi menjadi Kemurungan. Sedih lah. menjadi sedih lah. Daripada sedih tu pula boleh bawa kepada kemurungan dan seterusnya tidak menghormati, betul tak? Saya setuju. Daripada kemurungan itulah nanti murid-murid itu sendiri dia akan
mengganggu kawan-kawan yang lain sehingga menyebabkan kawan-kawan yang lain tu pun mengalami kemurungan. Macam mana tu contoh dia? Contohlah kan, kalaulah murid-murid tu menghina kawan dia, nanti kawan dia tu akan terasa dan lama-lama dia akan menjadi stres lah. Sebab yelah kita dah kena kacau kan, siapa je yang suka kalau ada orang kacau dia. Mereka rasa dihina lah. Terhina. Betul. Daripada situ kerenggangan hubungan tu akan berlaku, betul tak? Betul. Macam ada kawan yang tak kawan dengan ni. Ya. Jadi macam tak nampaklah silaturahim daripada situ. Ya, itulah nanti yang akan menjadikan perpecahan antara kaum. Sebab Melayu saja, Cina saja. Setuju. Macam saya rasa prestasi akademik juga akan menurun lah daripada pelajar tidak menghormati ni. Sebab apa? Bila mereka tidak menghormati kaum Guru. mereka tidak menghormati guru, mereka akan melanggar peraturan sekolah kan. Macam mereka poteng sekolah, cakap hina dekat guru. Jadi prestasi akademik ni menurun sebab mereka tak ikut peraturan sekolah. Jadi pada situ mereka tidak belajar lah bila waktu peperiksaan. Jadi pada situ akademik menurun lah. Maksudnya mereka makin berani lah kan nak buat perkara tersebut. Betul. Mereka akan buat sesuka hati saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Macam kalau kita kaji secara mendalam macam dari aspek agama lah. Bila murid-murid ni tak hormati guru-guru mereka tak dapat keberkatan ilmu tu. Betul tak? Ya, betul. Keberkatan ilmu tu akan datang bila kita belajar dengan baik. Betul tak? Guru-guru kita sendiri hormat akan mendoakan murid-murid. Betul saya faham. Kalau macam guru tu tersinggung hati, macam mana dia nak terima kan? Nak terima perkara tersebut. Macam yelah, murid-murid pun memang kena sentiasa meminta maaf kepada guru mereka jika tersilap kata. Memang kena menjaga tutur kata lah sepatutnya. Tidak menyinggung perasaan guru-guru, tidak mengambil remeh-temeh, tidak menganggap guru sebagai kawan-kawan. Menerusi perbincangan kita ni kan, saya memang mengharapkan sangatlah generasi sekarang akan semakin hormat dengan orang yang lebih tua kan. Betul. Apa pula harapan awak berdua? Kalau awak dulu? Kalau macam saya berharap murid-murid ni akan lebih menghormati guru-guru. Sebab saya sendiri pun bercita-cita untuk menjadi guru-guru. Tapi bila saya tengok ibu saya yang mengalami tekanan bila menghadap perangai murid-murid ni, jadi saya risau jugalah. Jadi semoga murid-murid ni lebih tahu cara untuk hormat kepada orang tua. Macam saya harap generasi muda ni lebih hormat kepada masyarakat sekitar lah, terutamanya ibu bapa. Sebab ibu bapa ni lah macam yang selalu didik mereka. Jadi bila mereka tak hormat tu, ibu bapa akan tersinggung, betul tak? Jadi daripada kita menghormati ibu bapa tu, kita akan dapat keberkatan dari mereka lah. Mereka akan mendoakan kita balik dan Betul. tiada berlaku perselisihan faham lah. Saya tak nak lah ada perselisihan faham antara kita semua. Kita nak hidup harmoni kan. Saya pun memang mengharapkan jugalah masyarakat majmuk sekarang memang mereka kena tahulah cara menghormati setiap perbezaan agama, budaya supaya masyarakat kita ni dapat hidup dalam suasana yang aman damai. Jadi saya rasa setiap orang ni kena mainkan peranan, betul tak? Betul. Bukan guru je, bukan kita ibu bapa je. Memang semua kena bawa peranan yang baik, betul tak? Jadi daripada situ kita akan dapat ubah mereka lah jadi ke arah lebih baik. Betul. Bagus sangatlah perbincangan hari ni. Saya rasa saya memang dapat sesuatu daripada Betul. bualan kita. Saya harap semoga lepas ni kita akan berbincang macam ni lah kita. Saya memang nak berbincang pasti. Sekejap. Apa dah? Kenapa? ni? Dah kenapa? petang lah. Alamak. Saya kena balik ni. Mak saya tak kasih saya balik lewat ni. Okay, nanti kita jumpa lagi. Kita Kalau bincang, macam okay? tu kita balik sekarang Betul. lah. Jom balik. Jom. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye.